به ونتوكل عليه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون Sambung ayat daripada kemarin, ayat yang ke-47. Ayat sekarang ni ayat ke-48 surah Al-Ankabut. Dan tidaknya kamu pernah membaca, kamu ya Muhammad pernah membaca min qablihi, sebelum daripada ini, itu sebelum daripada diturunkan Al-Quran ni, min kitab, sebarang kitab Al-Quran kamu tidak pernah baca pun. Kamu tidak pernah baca sebarang isi kandungan kitab sebelum daripada ini, sebelum daripada turunnya Al-Quran. Min qablihi situ mana sebelum daripada turunnya Al-Quran. Adanya kitab yang selain pada Al-Quran kamu tidak pernah bacakan. Tatlu mana dia membacakan. Membaca ada orang dengar. Wala takhutuhu biyaminik, dan engkau tidaknya menulis ia, itu isi kandungan kitab itu, biyaminika, dengan tangan kanan kamu. Kamu pun tidak pernah buat. Itu sama adanya baca ke pun tak pernah, sama ada betul tulis pun tak pernah. Tulis tak pernah, maknanya baca tak ada orang. Mana baca yang mana tak ada orang dengar. Sama ada orang dengar ataupun orang tak dengar, baca saja pun tidak pernah. Sebab tulis itu isyarat kepada membaca sendiri. Kamu pun tidak pernah membaca, dan kamu juga tidak pernah menulis dengan tangan kanan kamu. Sebab bila pandai menulis maknanya pandai baca. Kamu pun tidak pandai baca, kamu tidak pandai menulis. Kamu tidak pandai menulis, sama telah lagi lah membaca. Kamu tidak bolehnya membaca. Itu betul berapa penafian situ. Membacakan ayat kepada orang ramai pun tak pernah. Menulis pun tak pernah.
Bila menulis pun tak pernah, membaca pun tak ada. Tak ada membaca. Karena Nabi SAW tak pandang membaca. Nak baca benda yang sudah ditulis itu tak pandang. Izan, jika demikian itu, mana jika kamu pernah baca, itu maksudnya, jika kamu pernah baca sebelum pada ini sebarang kitab yang selain pada Al-Quran, dan jika kamu pernah tulis isi kandungan kitab sebelum daripada ini, niscayanya apa? Lartabal mubtilun, akan jadi ragu orang-orang yang mubtilun, golongan-golongan orang yang sesat, yang nak menyesatkan orang ramai ni. Mereka ini niscaya akan ragu. Orang-orang yang sesat ni akan ragu. Mubtilun, orang yang melakukan kesesatan. Macam mana mubtilun? Mereka melakukan satu perkara batil, benda yang tak betul, benda yang sesat. Mereka buat hujah pula untuk lawannya Nabi SAW. Kata Nabi ni mereka-rekanya agama. Mereka-rekanya agama. Sinilah dalil. Kalaulah misalnya Nabi SAW pernah melakukan sebarang bid'ah, sebarang rekaat, nescayanya golongan-golongan mubtilun ini akan ambil peluang tu untuk kata kepada Nabi, orang yang mereka-rekakan agama, mengikut panduan agama-agama terdahulu, mana kitab-kitab yang terdahulu. Dan dia akan dapat peluang ni. Dia akan dapat peluang ni, dia akan menyesatkan ramai orang. Akibat dia dapat menyesatkan ramai orang. Jadi mereka akan katanya, dia ni ngaku jadi Nabi, dia belajar daripada isi kandungan kitab sebelum pada ni, ataupun dengan makna istihsan, dia panggil, dia memperelokkan lagi agama dulu, yang kita panggil zaman sekarang ni bid'ah hasanah. Benda tu tak baik, tapi kita istihsan. Istihsan ni dengan mana memperelokkan, beri nampaknya benda tu elok, benda tu nampak bagus, benda tu nampak comel, benda tu nampak baik, walaupun benda tu tidak baik. Sebab istihsan biasanya kepada benda yang tak baik. Benda yang tak baik kita buat benda tu jadi nampak baik, kita ajar. Maka dakwaan mereka akan guna hujah-hujah gini, hujah-hujah akal gini, hujah-hujah logik gini untuk melawannya Nabi SAW. Tetapi Allah Ta'ala tak bagi peluang. Allah Ta'ala sengaja biarkan Nabi SAW tidak belajar daripada kitab yang terdahulu, dan Nabi SAW tidak pernahnya menulis sebarangnya tulisan-tulisan syair ke sajak ke apa ke sebelum pada ni. Tak ada. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan ia adalah ayat, ia adalah dalil bukti, bayyinatun yang memberi penjelasan, dalil bukti yang memberi penjelasan yang jelas sejelas-jelasnya. Bayyinat ni maknanya memberi penjelasan secara jelas sejelas-jelasnya, sehingga orang itu boleh dapat faham dengan mudah dan juga jelas. Meresap fi suduril ladzi, di dalam hati,
meresap dalam sudu. Sudu ni mana? Dalam dada, dalam hati. Dalam dada sini maknanya dalam hati. Dalam hatinya alladzina utul ilm, orang-orang yang diberinya ilmu kepada dia. Sini sama ada di kalangan ahli kitab, ulama di kalangan ahli kitab, ataupun semua ulama. Itu Al-Quran ni mendapat faedah kepada semua orang yang mendapat ilmu. Benda ni dapat memberi penjelasan, meresap ke dalam hati-hati orang yang diberi kurnia ilmu sampai, makna utul ilm, makna diberi ilmu secara sampainya ilmu tu kepada dia. Maksudnya Al-Quran ini Allah Ta'ala memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang dalil-dalil dia yang menunjukkan kebenarannya Allah Ta'ala. Lalunya dijaga ilmu ini oleh ulama. Dijaga ilmu ini oleh ulama. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Dan tidak yang membangkangnya, yang membantahnya akan ayat-ayat kami illa zalimun, melainkan orang yang zalim. Itu orang yang zalim, orang yang degil. Orang yang degil hanya. Orang yang zalim, orang yang degil. Maknanya sini ilmu sudah sampai, sudah diberi penjelasan. Sudah dapat ilmu ke tidak? Sudah dapat. Tapi manusia ni bila sudah dapat ilmu, tergolong daripada dua golongan. Satu golongan menerima ilmu, nak belajar. Semua orang boleh belajar. Orang kafir boleh belajar ilmu Al-Quran. Di kalangan orang Islam ya pelaku maksiat pun, pelaku dosa pun, dia boleh belajar. Walaupun dia tak tinggal daripada melakukan dosa tu, dia boleh belajar. Pelaku bid'ah yang nak belajar Al-Quran, kalau nak belajar tafsir Al-Quran, boleh dia belajar. Orang kafir mana sekalipun, Hindu, Buddha, mana sekalipun, Kristian ke Yahudi ke, nak belajar Al-Quran, bila dia baca Al-Quran, boleh ke tidak ilmu Al-Quran? Boleh ilmu Al-Quran. Beri penjelasan kepada dia ilmu Al-Quran ni, ya boleh beri penjelasan kepada dia. Cuma bila sudah diberi ilmu pada dia, maka manusia ni tergolong daripada dua golongan. Satu golongan yang nak terima Al-Quran, satu golongan yang tidak mahu terima Al-Quran. Maka Allah Ta'ala memberi batasannya, tidak yang membantah ayat-ayat kami itu melainkan orang yang zalim saja. Orang yang zalim saja di kalangan orang yang diberi ilmu, yang membantahnya ayat-ayat Allah Ta'ala. Mana golongan orang yang zalim sini, mana tahap dia yang zalim paling besar, yang zalim apa? Syirik. Paling besar yang zalim adalah syirik. Dan zalim antara hal lainnya, Allah Ta'ala sudah beritahunya hukum sekian, halal kau misal, maka dia kata haram. Benda tu yang sunnah dia buat, benda bid'ah. Benda tu betul amalan, betul tauhid dia buat, benda yang betul syirik. Maka perbuatan dia yang bertentangan dengan yang datang daripada yang dia bawa oleh Nabi Muhammad SAW itu, yang bertentangan itu adalah zalim. Maka yang membantah itu adalah orang yang zalim. Dan orang yang zalim, sebesar-besar zalim adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Dan satu lagi orang yang mengadakan dusta. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada dusta atas nama Allah Ta'ala. Maka sini juga boleh memberi maksud kepada ulama, yang mana ulama tu bila sudah diberi ilmu pada dia, dia menolak ayat-ayat Allah Ta'ala itu dengan dia memaisungkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dia paisungkan makna dia mengikut kefahaman
sesuai dengan hawa nafsu dia, maka dia dustakan nama Allah Ta'ala, dia dustakan nama Rasul, dia dustakan. Maka orang yang dustakan nama Nabi, dustakan nama Allah Ta'ala ni orang yang zalim. Sebab tu dalam ayat ada sebut wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhib. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta terhadap Allah Ta'ala. Orang yang mengadakan dusta terhadap Allah Ta'ala, orang yang paling zalim Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maka sini illa zalimun sama ada dua tu. Perbuatan syirik dia tu adalah zalim yang besar. Satu lagi nya perkara dusta yang dia buat menggunakan nama Allah Ta'ala dengan Rasul, itulah tanda kezaliman dia. Dan dia nak membantah ayat Allah Ta'ala, dia mesti gunanya dalih-dalih dengan dia pesong ke makna Al-Quran, dia pesong ke makna hadis yang sahih, ataupun dia membawanya hadis-hadis palsu, bentuk cerita-cerita dongeng supaya benarnya cerita dia, hukum yang dia nak bawa mari. Jadi sininya orang yang belajar tu diberi iktiraf. Orang yang belajar diberi pengiktirafan ilmu. Siapa yang belajar dia dapat ilmu. Siapa belajar dia dapat ilmu. Tak kira orang kafir ke, orang musyrik ke, ahli bid'ah ke, orang munafik ke, dia belajar Al-Quran dia boleh ilmu. Hak ni tidak dinafikan. Cuma ada orang yang berubah dengan ilmu, dan ada orang yang tak berubah dengan ilmu. Dan ada orang yang menentang ilmu. Ilmu tu beritahu betul dah, dia pun faham dah benda tu betul, tapi dia bantah juga. Bantah dia ni, dia bantah juga Al-Quran. Dia mesti karenanya degil. Kenapa dia bantah? Dia bantah situ kerana kedegilan dia. Ataupun dengan sebab taksub dia. Dan taksub dia pun kerana degil juga. Kerana kerah hati dia tu untuk terimanya Al-Quran tu, ya Allah Ta'ala ajar Al-Quran tu dia tak boleh terima. Dia nak terimanya hak ajaran daripada tuk-tuk guru dia yang menyebut hukum yang selain daripada yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan yang lebih teruk lagi nya orang yang tak belajar. Maksudnya yang paling teruk lagi nya orang yang tak belajar. Sebab orang yang tak belajar tak masuk dalam asah ni, tak termasuk dia dalam bab ni. Sebab dikiranya dia ni kemungkinan besarnya kafir. Orang yang tak boleh belajar, kemungkinan besar dia kafir dah. Kemungkinan besar. Kerana dia apa? Dia tidak mahu nak ke tidak belajar, tak boleh belajar. Orang yang ada hati dia nak belajar tu lain. Kalau orang yang tidak mahu belajar, sampai tua pun dia tak boleh belajar. Kalau hari ni tak boleh belajar ni, benda dia tu, tahap dia tu berat. Sebab orang kafir pun belajar, orang munafik pun belajar, Abu Jahal pun belajar. Di kalangan orang yang kafir yang menentang Nabi hari itu pun dia mendengar juga bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Maka isyarat kepada dapat ilmu mesti kena dengar. Maka bila tidak dengar, maka dia tidak termasuk dalam bab ni. Bahkan dia ni sebenarnya sudah tergolong di kalangan golongan yang sudah tak termasuk dalam bab mungkin dia tu mendapatnya kebaikan ataupun tak. Bahkan dia tu tidak dapat, tak ada kemungkinan dia dapat kebaikan, yang kemungkinan dia nya kemungkinan besarnya dia mendapatnya benda azab saja, bukan dapat nikmat. Sebab orang yang belajar ada kemungkinan dia dapat nikmat. Kalau orang yang tak belajar, tak ada kemungkinan untuk dia dapat nikmat, kerana dia tak tahu. Dia jahil tentang agama dia. Bila dia jahil tentang agama dia, agama Islam tu, bagaimana dia nak melakukan amal soleh dalam keadaan dia tu jahil. Dan dia tidak boleh amal kalau dia tu jahil. Mana boleh? Sebab kalau dia amal dengan kejahilan, amalan dia tu adalah amalan jahil. Amalan jahiliah dipanggil. Nabi sebutnya amalan apa? Amalan jahiliyah. Perbuatan kita yang tidak berteraskan ilmu, Nabi SAW sebut situ sebagai amalan jahiliyah. Kita baca dalam hadis dalam Bukhari ada sebut cerita tentang satu orang sahabat yang dia pernah
mencaci, mengaibkan satu orang, mok satu orang, mok orang lain, mok hamba saya dia. Bila ditanya, bila dia buat gitu, Nabi SAW kata, kamu ni jenis orang yang ada amalan jahiliah pada diri kamu. Amalan jahiliah. Bila kita melakukan satu amalan, ia bukan mari daripada ilmu daripada Allah Ta'ala, maka tu amalan itu dipanggil amalan apa? Amalan jahiliah. Jadi amalan yang kita buat, amal soleh, yang dianggap amal soleh oleh orang ramai, tapi benda tu bukan berteraskan ilmu, tak usah, kita tak boleh panggil yang benda tu bid'ah hasanah ke, amalan hasanah ke, bahkan benda tu dipanggil amalan jahiliyah, kita kena panggil. Sebab amalan jahiliyah saja yang layak kepada amalan-amalan yang tidak berteraskan ilmu pengetahuan. Hanya betul agak-agak saja, mungkin baik, mungkin bagus dah ni, asalkan niat baik. Bila niat baik, maka benda tu akan jadi baik. Dari sini juga ayat ni, ayat yang ke-49 juga dalil bagi ilmu dengan belajar Al-Quran ni lah dapat meresap dalam hati. Mana kalau tak belajar Al-Quran, tidak meresapnya Quran, tak akan meresap dalam hati, tak ada. Kita duduk sore rumah-rumah, duduk relax gitu, tiba-tiba meresapnya Al-Quran dalam hati kita, tak akan meresapnya Al-Quran dalam hati orang-orang yang tidak belajar. Orang yang belajar saja yang meresapnya ke dalam hati dia ilmu. Al-Quran ni dapat meresap ke dalam hati dia. Cuma resapan tu kadang-kadang orang ni, hak jenis resap dia ni, jenis resap jenis dia resap, tapi dalam masa sama hati dia tu ada banyak penyakit dah. Bila ada banyak penyakit, ada yang dia boleh rawat hati dia tu, dan ada orang yang tak boleh rawat je hati dia, meresap dalam hati. Tapi hati yang kerana hati tu terlampau banyaknya penyakit, buat mari ubat banyak mana sekalipun tak boleh nak mari ubat pada penyakit hati dia. Maka akibatnya dia pun menentang, wa may yajhadu bi ayatina illa zalimun, tidak yang membantah ayat kami melainkan orang zalim. Maka dia dengan kedegilan dia, dengan taksub dia kepada satu-satu pendapat hukum, maka dia membantahnya ayat-ayat Allah Ta'ala yang sudah jelas dah kepada dia. Dia sudah faham dah benda ni syirik. Dia sudah faham dah benda ni bertentangan dengan Al-Quran, tapi tetapnya dia tu nak buat. Bertentangan dengan Al-Quran, tapi dia tetap nak buat. Dalam satu hadis ada sebutnya, kita jumpa dalam Bukhari. Dalam Bukhari ada hadis masyhur, hadis Suwaibah dia panggil. Suwaibah. Cerita Suwaibah tu mengelah sekalinya. Imam Bukhari mengeluarkan satu hadis mursal. Hadis mursal ni tidak bersambungnya rawi itu dengan orang yang dia nak beritahu, mana melangkaui satu orang rawi, mana sanad dia terputus lah. Mana dipanggil hadis itu hadis mursal ataupun hadis mu'allaq. Dalam Bukhari, kalau kita belajar Bukhari, dipanggil hadis mu'allaq. Dalam hadis tu ceritanya Urwah yang ada sebut, ada orang mimpi tentang Abu Lahab. Mimpi tentang Abu Lahab. Abu Lahab ni dia masa hidup dia, sebelumnya Nabi SAW jadi Nabi, adalah satu orang tu perempuan, dia lah orang yang mula-mula sekali, dia hamba saya, perempuan tu hamba saya, nama Suwaibah. Dia hamba saya ni, dia dia lah orang yang mula-mula sekali menyusukan Nabi Muhammad SAW. Setelahnya mana dia lah orang yang mula-mula sekali. Jadi dia tu hamba saya. Kemudiannya lama kelamaan selepas habis ceritanya Nabi SAW menyusu dengan dia, habislah cerita setakat tu sajalah. Maka ada sambungnya ceritanya Urwah yang ada menyebut tentang cerita Suwaibah ni. Dia sambung cerita tentang bab kematiannya Abu Lahab. Abu Lahab meninggal dunia. Selepas meninggal dunia tu, ada ahli keluarganya Abu Lahab
bermimpi tentang Abu Lahab. Dalam hadis tu ada sebut. Bermimpi macam mana? Dia bermimpinya Abu Lahab ni diberi azab yang sangat berat. Kemudiannya mimpi pulanya Abu Lahab tu nampak relax sikit, senang sikit. Jadi diringkaskan ceritanya, orang tanya lah, orang yang mimpi tu tanya, kenapa jadi nampak ringan sikit? Jadi Abu Lahab kata dia diberi minum di dalam neraka. Dalam neraka tu, itulah kali pertama dia tu diberi minum. Kerana lepas tu dia beri jawapan dia diberi minum disebabkan memerdekakan Suwaibah tadi. Dan Suwaibah ni orang yang menyusukan Nabi SAW. Maka dengan dalil ni pokok alim maulud ni, pokok maulud Nabi ni, dia guna hadis ni untuk kata bolehnya menyambut Maulidur Rasul. Kerana apa dia kata Abu Lahab yang Allah Taala sebut dalam Quran pun boleh boleh mendapat nikmat dalam neraka. Boleh dapat nikmat dalam neraka. Boleh dapat nikmat dalam neraka. Nikmat apa? Dapatlah nikmat minum air. Dapatlah nikmat minum air dalam neraka. Dan seperti mana yang sedia maklum, kita sudah tahu dah dalam Quran, siapa-siapa belajar Al-Quran mesti sudah tahu. Dalam neraka ni, kalau diberi minum air tu maknanya air danau. Kalau diberi air danau tu, kalau kita minum tu luruh habisnya mulut kita ni sampai ke hancurnya, gelegaknya dalam perut kita, bahkan otak kita pun jadi cair. Kerana minumnya air panas. Bunyi kata minum air pun tak. Kalau hadis tu kata minum air, bukan minum air sejuk. Jadi dia seolah-olah dia nak mentafsirkan situ, kalau hadis tu nak sebutnya seolah-olah boleh minum air sejuk. Bila bertentangannya hadis dengan hadis yang paling sahih, iaitu Al-Quran, bahkan Al-Quran ni mutawatir, yang menyebut kata tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka besarnya Abu Lahab dan celaka ma aghna anhu malu wa ma kasab, kan ada sebut. Tidak dapat memberi faedahnya kepadanya Abu Lahab harta dia yang dia belanja atas dunia ni, tidak beri faedah pada dia sikit pun di akhirat. Wa ma kasab, dan apa saja kerja yang dia buat, benda-benda yang kebaikan yang boleh beri bantuan kepada dia. Dan ni ayat bentuk penafian daripada Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala turunnya surah Masad ataupun dipanggil surah Tabbat Yada Abi Lahab. Jadi surah ni secara jelas-jelas ada Abu Lahab ni tak dapatnya ringannya azab, bahkan mendapatnya azab yang berat. Bukan dapat nikmat, mendapat azab yang berat. Sebab di dalam Al-Quran mana adanya azab yang diberi yang semakin ringan, bahkan semakin berat. Fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Kan dalam ayat Quran ada sebut, rasalah kamu duduk dalam neraka, maka kamu tidak akan ditambahkan, melainkan ditambahkan azab. Tak akan tambah benda nikmat, akan tambahnya benda azab yang akan ditambah. Kita manusia ni, kalau kita hidup atas dunia, kalau kena azab, kena seksa lah sekali, bila kena seksa tu macam jadi kalih dah. Lah pun pesek kena, kan. Kita kena pukul kepada orang pukul kita, orang pukul sampai pesek. Lah sekali pesek, bila pesek orang pukul pun kita tak sedar-sedar dah. Tu cara kaedah dunia. Mana bila orang pukul sampai tahap, kalau berat sangat orang pukul kita, mati. Mana mati habis lah. Bila mati tak ada rasa dah pukul tu. Pukul banyak mana pun, kerak banyak mana pun, tak ada apa dah. Tu dunia. Akhirat ni tak ada istilah tu. Bahkan dia tetap hidup. Orang yang kena azab tu dia tetap hidup. Tak ada istilah mati. Bila tak ada istilah mati, azab yang akan kena tu makin berat, makin berat, makin berat. La yukhaffafu anhum, tidak diberinya
ringan kepada mereka sedikit pun azab. Tidak diberi ringan pun. Dalam surah Al-Ghafir, tidak diberi. Orang yang mendapat neraka ni, orang yang mendapat neraka kekal ni, mereka ini tidak diberinya ringan yang azab ada. Kecuali orang yang tidak neraka kekal. Bila orang yang tidak neraka kekal, dia kena satu-satu azab sampai satu tempoh dia, maka dia akan keluar daripada api neraka. Dan orang ni akan dapat iman lah selepas pada tu. Dalam hadis pun ada banyak cerita tentang orang-orang yang last, orang yang paling last kali keluar daripada neraka sekian. Dalam hadis ada sebut. Jadi sini nak beritahu sini satu hadis bila bertentangan dengan ayat Quran, lebih-lebih lagi hadis itu pula ada masalah hadis mursal, hadis mu'allaq, maka hadis itu mesti ditakwilkan. Hadis itu mestinya dihapuskan makna hukum dia. Dan lebih-lebih lagi hadis tu cerita tentang satu orang yang bermimpi, yang tak tahu siapa dia yang bermimpi. Dalam hadis tu tak sebut siapa yang bermimpi, dalam Bukhari tak sebut. Cuma dalam riwayat lain ada sebutnya yang bermimpi di situ adalah Al-Abbas. Al-Abbas yang mimpi, ayah kepada Abdullah bin Abbas. Dia bermimpinya Abu Lahab. Dalam riwayat lain itu pun tidak sahih. Kalau sahih sekalipun cerita itu, katanya Ibnu Hajar, hadis itu pun masalah juga. Sebab Abbas masa itu tidak Islam lagi. Sebab masa itu Abbas tidak Islam pun lagi. Abbas masa itu tidak Islam pun lagi. Tidak ada dalil yang khusus yang menyebut masa itu Abbas sudah masuk Islam. Tak ada sebut. Maka kekelirunya sama ada Abbas masa itu sudah masuk Islam atau tidak. Dan mimpi satu orang kafir cerita tentang benda ni, kita tak boleh terima. Dan kalaulah pulaknya Abbas tu Islam, cerita daripada satu orang Islam yang bermimpi tidak boleh merubahkan hukum dalam Al-Quran. Mana boleh? Tak kira lah yang mimpi tu sahabat pun. Pak saudara Nabi yang mimpi pun tak kira. Kalau sekadar mimpi, maka mimpi lah. Mimpi, maka sekadar mimpi lah. Dia boleh berubah hukum ke kerana mimpi? Tak. Kalau Nabi yang bermimpi boleh berubah hukum. Kalau orang biasa mimpi tak boleh berubah hukum. Sebab tu kita kena tahu kaedah, iaitu kaedahnya kalau mimpi Nabi kalau siapa belajar dalam Bukhari, istilah mimpi hanya Nabi Nabi yang bermimpi baru boleh. Kalau mimpi sahabat boleh juga, mesti dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mimpi itu sudah diberitahu pada Nabi dan Nabi kata betul. Bila Nabi kata betul, maka betul. Bila tidak diberitahu kepada Nabi, maka hukum situ hukum yang tak jelas. Maka boleh beramal ke dengan hadis itu? Tak boleh beramal. Dan kadang-kadang orang pesongkan makna hadis itu pada hadis itu hadis mu'allaq yang ada dalam Bukhari. Siapa yang belajar Bukhari, biasa dia sudah tahu dah. Dalam Bukhari tak semestinya semua hadis sahih. Kerana di dalam dia ada hadis yang mu'allaq, yang terpotongnya sanad, yang terputusnya sanad. Bila terputus sanad, hadis itu dikategorikan mesti dua, sama ada sahih ataupun dhaif. Sahih jika adanya mutabi' dia, syawahid dia yang boleh mengukuhkan hadis tu. Kalau ada benda-benda hadis jalur lain yang boleh mengukuhkan, maka boleh hukum. Jika tak ada, maka hukum dia tak ada. Maka jika hukum kembali pada hukum asal, iaitu dhaif. Dan dalam Bukhari kadang-kadang hadis yang terpotong sanad tu adalah hadis yang dhaif. Dan kadang-kadang Imam Bukhari bila dia sebut satu hadis yang dhaif, di dalam kitab dia apa maksud? Maksud dia hukum dia tu dhaif. Kalau orang belajar Bukhari, orang tahu bila hadis mu'allaq nak sebut apa kat situ, nak sebutnya hukum dia pun dhaif juga. Jika sahihnya hadis itu adalah dhaif, bila jelasnya kita tahunya hadis itu sudah dhaif. Walaupun sebab kadang-kadang dalam Bukhari hadis itu hadis mu'allaq, tak semestinya hadis itu dhaif tak juga. Sebab kadang-kadang hadis itu hadis yang sahih, kadang-kadang hadis yang sengaja dipotong sanad oleh Bukhari kerana dia sudah banyak kali keluarkan hadis itu pun ada. Imam Bukhari buat gitu.
Tapi kadang-kadang Imam Bukhari buat keluar satu hadis mu'allaq yang terpotong, dia tak ada sanad tu. Bila tak ada sanad tu, terpotong sanad gini, terpotong sanad pada akhir jalan, dipanggil hadis mursal gini, hadis yang terpotong pada akhir jalan. Bila akhir jalan dia tu, mana nak sampai pada perawi hak sebenar dia tu, putus itu. Bila tak putus, maka hadis tu dikategorikan dhaif. Bila terputus jalan, kita sebab tu kita panggil sanad, kerana sanad ni bersandar, guru ni bersandar dengan guru ni, guru ni bersandar dengan guru ni. Bila satu orang yang tengah jalan tu tak ada, dia nak bersandar pada siapa? Takkanlah dia kena sandar melalui mimpi pula untuk tahu cerita tu, kerana dia hidup pun tak sezaman, dan dia pun tak pernah belajar dengan orang tu, dan orang yang hendak diberitahu pula tak sebut nama pula. Maka hadis tu hadis yang jelas-jelasnya hadis mursal. Bila hadis tu hadis mursal, maka kita nak buat hukum macam mana jika dia tu pulaknya bertentangan dengan Al-Quran. Sebab itulah sangat kelirunya satu orang tu yang menyebut hadis ni, dia kata hadis dalam Bukhari dia, maka boleh buat lama. Jika benar sahih pun hadis ni, tetap juga tak boleh amal, kerana bertentangan dengan Al-Quran. Yang mana Al-Quran tidak ada menyebut pun tentang akan jadi ringannya azab orang kafir. Bahkan sudah menjadi ijma'nya ummah di kalangan ulama yang mengatakan orang kafir yang masuk neraka tidak akan kurangnya azab. Tak akannya kurang azab kerana amal soleh yang pernah dia buat. Cuma sebahagian ulama mengkecualikan Abu Talib saja. Dia kecualikan Abu Talib. Abu Talib pun keadaan dia pun berada dalam keadaan selipar, pakai selipar pergi neraka. Itu saja. Yang lain pada tu tak ada. Ni ada khas pada Abu Talib saja. Itu saja. Abdul Muttalib dak, Abdullah dak, Aminah dak. Abu Lahab lagi-lagi lah dak, kerana dia lah penentang tegar yang melawan Nabi SAW. Suk-suk dia lawan, terus-menerus dia lawan Nabi SAW. Dan sehingga Allah Ta'ala turun ayat Quran khasnya tentang dia, padahal dia ni adalah pak saudaranya Nabi. Sebab itulah ceritanya Abu Lahab benar kali nak ajar kepada kita, pak saudara sekalipun tidak semestinya dia tu boleh beriman. Pak saudara sekalipun dia tak semestinya beriman. Mana keturunan ni bukan boleh menyebab, bukan garanti orang itu akan beriman. Anak satu orang, cucu satu orang, apa saja hubungan satu orang dengan satu orang lain, tidak menyebabkan ada hubungan dia tu akan jadinya hubungan iman pula. Tak semesti. Bahkan berlakunya bini Nabi Lut kan, bini Nabi Lut pun ingkar kepada Nabi Nuh pun sama. Benda-benda lagu ni tu biasa. Bahkan ada juga bininya Firaun pula, bini Firaun beriman, Firaun pula tak beriman. Berlaku juga benda-benda gini pun ada. Dan berlaku juga ayahnya Nabi Ibrahim menentangnya Nabi Ibrahim yang kafir. Mana ada juga ayah yang kafir. Mana berlaku benda-benda gini. Maka bukan disebabkan keturunan apa. Keturunan tidak boleh bunuh apa-apa. Waqalu, sambung ayatnya. Waqalu sini berkatanya orang musyrik ni, berkata orang musyrik, laula unzila alaihi ayatum min rabbih, kenapa tidak diturunkan kepada orang itu, iaitu Nabi Muhammad, orang yang mendakwa Nabi itu, diturunkan kepada dianya ayat, itu dalil-dalil daripada ataupun tanda-tanda daripada Tuhan dia. Ayat sini, tanda-tanda yang dimaksud sini, yang orang Melayu kita panggil mukjizat. Tanda sini maknanya mukjizat. Kenapa tidak diberinya mukjizat kepada dia? Mesti kena ada mukjizat. Kalau dia Nabi, mesti kena ada mukjizat.
Adakah mestinya satu orang Nabi kena ada mukjizat? Tak. Adakah mukjizat dia itu mesti mengikutnya kehendaknya Nabi itu? Tak. Kehendak Nabi itu baru dapat, dia nak mukjizat maka dia pun dapat mukjizat. Tak. Sebab mukjizat ni anugerah Allah Ta'ala, tujuan dia nama lagi mukjizat, untuknya menepis ataupun mengalahkan hujah. Mukjizat ni dengan makna melemahkan hujah lawan. Mukjizat makna dia dalam bahasa Arab melemahkan hujah lawan. Bila ditunjukkan mukjizat itu melemahkan hujah lawan. Dan mukjizat yang sepanjang zaman yang sampai pada kita ni apa? Al-Quran. Dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih ni, inilah mukjizat yang mana sampai kepada kita. Berita-berita hadis Nabi, berita-berita Al-Quran yang sampai pada kita, yang dikumpulkan siap ada pada kita ni. Dan inilah mukjizat. Mukjizat sepanjang zaman. Walaupun Nabi sudah mati dah, mukjizat tu tak ada. Maka keberkatan duduk mana? Keberkatannya duduk sini, duduk di Al-Quran. Siapa yang ambil dia dapat, siapa tak ambil dia tak dapat. Ambil itu bukan ambil gini, ni ambil Quran panggil, ini ambil gini dia panggil ambil Quran, bukan ambil berkat gitu. Berkat ni kita tak boleh ambil dengan tangan. Berkat ni satu benda dengan makna kebaikan yang kita tak boleh ambil dengan tangan. Kita tak boleh beli kedai. Nak beli kedai, ada jual kedai berkat, ada jual kedai tak ada. Berkat tu ada Quran? Ya, ada. Tapi ada dalam Quran, kita pun beli Al-Quran, kita pun simpan dalam rumah kita pun kita pun dapat berkat. Dah. Ataupun kita beli print dinding tu kan. Kalau ada wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja ke apa ke, ayat-ayat di 1000 dinar 100 dinar ke apa ke, kita pun tepek dinding. Tepek dinding tu dapat berkat lah? Tak dapat berkat. Tepek dinding tak dapat berkat. Amal dapat berkat. Bila kita amal ayat tu baru dapat berkat. Kalau setakat tepek dinding tak dapat berkat. Kalau setakat beli Al-Quran tak dapat berkat. Beli Al-Quran tak dapat berkat. Kita belajar Al-Quran, kita fahami Al-Quran, kita amal dengan amal Al-Quran, maka dapatlah keberkatan situ. Keberkatan dapat bila kita amal. Bukan keberkatan dapat tu dengan kita beli Quran. Tengok Al-Quran, pegang Al-Quran dapat berkah. Bukan gitu. Kita apa-apa pun kalau nak dapat berkat, setengah orang tu pegang kan, pegang. Lepas pada baca Quran pun dia siap, dia tutup tu, dia siung lah. Kalau keling dia buat gini, tak atas kepala ni, tak ada ni siung pula. Lepas tu baru letak, dia pun buku-buku siap dengan kain kuning. Tu setengah-setengah orang tu sampai buat gitu pun ada. Dapat berkat gitu, tak dapat berkat pun. Bukan dapat berkat. Sebab dia hanya kertas. Quran ni kertas ni Quran ni kertas saja. Quran yang sebenarnya adalah wahyu. Sebab tu Quran ni nama dia Quran ni dengan makna bacaan. Bila baca bukan boleh kita pegang dengan tangan. Bismillah mana pegang bismillah? Tak boleh pegang bismillah. Tulis boleh tulis. Kita boleh tulis, tapi tulis tu sebenarnya kita tulis benda yang baca ya. Mana betul kopi ya, betul kopi ya. Seperti mana kita kopi buku dalam kaset ke, buku dalam CD ke, buku dalam telefon ke, betul kopi gitu ya. Tapi dia hakikat sebenarnya Quran adalah baca. Bila sebut baca tu barulah Quran dia. Quran kalau kita beli Quran kita simpan dalam rumah tak ada apa-apa pun dia. Orang yang mencuri pun masuk molek-molek ada. Masjid tu lagi, orang masjid tu orang masuk lagi kan. Orang masuk curi lagi. Quran banyak mana dalam masjid pun. Siap ada nama Allah lah, apalah macam-macam ada. Orang curi tak masuk lah. Masuk lah. Boleh ada. Orang tengah solat tu lagi mari yang pencuri tu ambil barang. Sudah berita gitu dah sampai sekarang. Mana setel lari dah, setel tak lari pun. Sebab tu keberkatan ni dapat bila kita amal Al-Quran, baru kita dapat keberkatan Al-Quran. Jika tak dapat Al-Quran. Jadi orang kafir kata waqalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Kenapa ya tidak diturunkan ayat kepada dia? Ayat sini maksudnya mukjizat.
Kenapa tidak diturunkan mukjizat kepada dia ni, iaitu kepada Nabi Muhammad SAW? Sebarang mukjizat kepada dia, dalil bahawasanya dia apa? Dia tu Nabi. Kalau benar dia Nabi, mesti kena ada mukjizat. Dia kena ada magic lah. Dia kena ada benda sakti. Dia kena ada benda-benda yang hebat, keramat. Dia boleh tunjukkan kepada orang, yang mana orang tu bila tengok benda tu, dia percaya dia tu adalah Nabi. Sebab bagi dia satu orang Nabi tu, bila dia tu jadi orang Allah Ta'ala, dia panggil Ahlullah. Bila dia jadi Ahlullah, maka dia ni jenis lagu lain. Dia ni jenis adanya kuasa pelik. Dia mesti kena ada kuasa pelik. Kalau orang mati tu, dia boleh hidupkan. Kalau orang tu sakit, dia boleh sembuhkan. Kalau orang buta, dia boleh baginya celik. Orang tu pekak, dia boleh bagi dengar. Orang tu bisu, dia boleh bagi cakap. Mana dia boleh buat benda-benda gini tu, dia boleh buat. Tu mengikut kefahamannya masyarakat ramai-ramai. Gitulah. Dan zaman sekarang pun gitu juga. Zaman sekarang pun sama gitu juga. Dia kata kalau guru tu orang yang baik, mesti orang yang betul-betul guru, dia tak panggil guru, dia panggil wali. Kalau guru tu satu orang wali Allah sungguh, mestinya Allah Ta'ala tunjuk keramat-keramat, dia kata. Sebab keramat tu sebagai dalil apa? Sebagai dalilnya dia ni betul-betulnya Ahlullah. Dia ni betul-betulnya waliullah. Bahkan waliullah siapa? Waliullah adalah orang mukmin. Waliullah siapa? Dalam Quran ada sebutnya orang mukmin. Waliullah yang sebenar orang mukmin saja. Lepas tu selain pada orang mukmin apa? Wali apa? Wali syaitan. Dia adalah walinya syaitan. Maka bila mereka ni menyebut perkara-perkara yang ada perkataan-perkataan seolah-olah Nabi itu berkuasa. Bila disebut satu perkataan yang betul kelirunya masyarakat, yang seolah-olah masyarakat boleh faham, dengan soalan itu boleh buat syirik, maka mesti dinafikan syirik. Maka Allah Ta'ala jawab sini, dinafikan syirik sini dengan qul, jawablah ya Muhammad, innamal ayatu indallah. Dalil-dalil mukjizat itu di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi aku. Maksudnya bukan duduk dengan aku. Ilmu tentang mukjizat itu aku tidak punyai, bukan milik aku. Itu adalah miliknya Allah Ta'ala. Bila dia mukjizat tu di sisi Allah Ta'ala, maka tak layak pun dengan aku. Bila dianugerahkan kepada aku, barulah dapat. Kalau tidak diberi anugerah pada aku, maka tak dapat mukjizat. Maka aku tidak boleh baginya sebagai mukjizatnya kepada kamu, melainkan mengikut kehendak Allah Ta'ala. Itu maksudnya indallah. Inda ni dengan mana zaraf. Kalau siapa belajar bahasa Arab, inda ni dengan mana zaraf. Zaraf sini mana duduk dekat dengan Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Mana ilmu situ, mukjizat itu dengan Allah Ta'ala, bukan dengan orang lain. Bila sebut kata indah, hanya Allah Ta'ala saja, bukan orang lain. Mana benda tu di sisi Allah Ta'ala saja, bukannya di sisi Nabi Muhammad, bukan di sisinya malaikat, bukan di sisi siapa-siapa. Bahkan mukjizat itu di sisinya Allah Ta'ala. Maka bila di sisinya Allah Ta'ala tidak kongsikan perkara yang di sisi dia. Allah Ta'ala tak kongsi. Bila kongsi, maka dia jadi syirik. Maka sini perkataan-perkataan di kalangan orang kafir yang menyebut perkara-perkara walaupun nampak baca betul, tapi perkataan-perkataan dia tu betul adanya melambangkan syirik, maka kita kena terus nafikan syirik. Orang yang ahli tauhid mesti nafikan syirik. Bila orang tu menyebut satu perkataan, kenapa tidak diturunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad? Kalau dia betul-betul Nabi, maka diturunkan mukjizat kepada dia. Kenapa tidak diturunkan? Maka kita kena jawab. Maka Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala perintahkan supaya jawab. Jawab apa? Innamal ayatu indallah. Hanyalah mukjizat itu hanya di sisi Allah Ta'ala, bukannya orang lain. Bukan di sisi Nabi Muhammad, bukan di sisinya malaikat, bukan di sisinya Nabi mana-mana sekalipun. Ya ada cerita-cerita Nabi tu ada mukjizat tu, mungkin ni ada mukjizat. Bukan dia ada mukjizat, dia diberi anugerah mukjizat. Dia diberi mukjizat. Sebab tu kalau siapa yang pernah bacanya
pernah belajar cerita Nabi Musa AS kan. Yang mana Nabi Musa AS memang adat dia ada bawanya tukar kan. Dia bawanya tukar. Bila dia bertemu di tempat pertemuan yang mana dia bercakap dengan Allah Taala di Gunung Tur Sina kan. Bila dia bertemu di tempat nak cakap dengan Allah Taala tu, Allah Taala pun antara benda yang Allah Taala tanya dia tentang tukar dia. Tukar kamu buat apa? Sikit. Ngelas sekali Allah Taala suruh lepasnya tukar tu. Bila tu lepasnya tukar tu, tukar tu jadi satu ular besar yang mana kelajuan dia tu sama seperti ular kecil. Ular kecil ni dia laju. Ular besar mana laju macam anaconda kan, ular sawah kan, mana laju dia selu-melu gitu ya kan. Dia gerak berselu. Tapi ular besar ni ya pelik yang ular besar yang Allah Taala hasilkan daripada tukarnya Nabi Musa tu, satu ular besar yang gerak dia tu pantas seperti mananya ular kecil. Maka bila Nabi Musa tengok, dia lari. Dia orang mula-mula lari. Allah Ta'ala panggil selepas pada tu baru dia pergi. Mana mujizat tu di sisi dia ke di sisi Nabi Musa ke tak? Kalau di sisi dia, kenapa dia lari? Kalau mujizat tu hak dia, hak Nabi Musa. Kalau mujizat hak tu hak Nabi Musa, niscayanya Nabi Musa tak lari. Nabi Musa lepas gitu, anda suka lepas? Lepas jadi ular. Jadi ular. Sebab dia tahu dah bila lepas ni jadi ular. Tapi tak gitu, Allah Ta'ala perintahkan supaya lepas. Begitu juga ya masa nak belah laut. Begitu juga masa nak pukul dengan tungkat dia tu di batu kan. Fadrib bi'asakal hajar kan. Hendaklah kamu pukul, Allah Ta'ala perintah, hendaklah kamu pukul dengan tungkat kamu ke batu. Allah Ta'ala kena perintah gitu. Dan tukar dia bila kena batu tak jadi ular. Bahkan jadi pecahnya jadi air kan. Maka pecahnya jadi dalam ayat Quran itu keluarnya mata air, 12 mata air. Jadi cerita-cerita gini nak beritahu apa? Mukjizat tu di sisi Nabi, di sisi Rasul kan tak? Mukjizat itu di sisi Allah Ta'ala. Bila sebut innama ni hanya khususnya di sisi Allah Ta'ala saja, bukan orang lain. Sebab innama ni sini hanya betul hanyalah. Kalau bahasa Melayu kita bila sebut kata hanyalah, dia saja, Allah Ta'ala saja, hanya di sisi Allah Ta'ala saja. Maksudnya apa? Menafikan selain Allah. Sebab tu inna dengan mana sungguhnya asal makna dia. Ma situ dengan mana nafi. Mana sesungguhnya tidak situnya, tidaknya hak selain daripada Allah Ta'ala, hanya pada siapa? Hanya pada Allah Ta'ala. Hanyanya di sisi Allah Ta'ala. Wa innama ana nadhirun mubin. Dan aku pula, tugas aku pula hanyalah, tugas akunya pula hanyalah yang memberinya peringatan, memberinya ancaman. Memberi ancaman pun bukan beri ancaman ikut dah gitu dah. Memberi ancaman berbentuk mubin, secara memberi penjelasan. Mubin ni beri jelas sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang apa hendak dilarang, apa yang hendak diberi peringatan. Kalau nak kata benda tu benda syirik, maka diberi penjelasan ini adalah syirik. Kenapa? Kerana sekian. Ini adalah bidah. Kenapa bidah? Kerana sekian. Ini adalah benda mungkar. Kenapa? Kerana dia sekian dengan dalil-dalil sekian. Ini dipanggil memberi penjelasan. Kita buat keadaan gini, maka kita bawanya cara tablighnya Rasul, cara tablighnya Nabi SAW. Kalau kita hanya bercakap dengan akal saja, maka tu bukan cara tablighnya Nabi. Cara tabligh Nabi dia beri penjelasan kepada masyarakat dengan dalil-dalil bukti. Dengan keluarkan dalil bukti. Dan kalau Quran, kalau hadis dengan hadis. Jadi bila hanyalah Nabi SAW memberi peringatan, maka bukan tugas Nabi-nya menanggung dosa. Itu maksud dia. Bila hanyalah Nabi ni ditugaskan untuk menyampaikan, maka
Maksud yang berlawanan dia nya menanggung dosa orang yang buat salah. Bila orang tu buat salah, dia tu Nabi. Bila orang tu terus juga buat salah, satu orang Nabi ni dia akan rasa sedih. Satu orang Nabi tu dia akan rasa gelisah, tidak tenang. Tengok masyarakat ni duduk sesat, dia buat syirik, dia buat benda-benda khurafat apa semua ni, benda-benda hak tak betul, benda-benda batil, benda-benda kesesatan yang orang ramai buat. Nabi lah orang yang palingnya resah, gelisahnya, sedihnya melihat masyarakat yang jahat gini ni, hak sesat gini. Tapi bila Allah Ta'ala sebutnya Nabi ni hanya memberi peringatan saja, sebagai pemberi peringatan saja, maknanya Nabi bukan menanggung dosa orang yang tidak mahu menerima. Kalau dia tidak mahu terima, tidak ditanggung oleh Nabi SAW. Bila kita sudah beritahu kepada satu orang, kita pun sekali lagi kita berjumpa pula dengan dia. Jadi berdosa ke? Tak berdosa dah kita. Dia berdosa apa? Tak berdosa apa. Sebab kita sudah memberi nasihat dah pada dia. Dia tak mau terima. Selepas pada tu kita pun malah dah. Baru ni bagi tahu dah. Kemudian dia tak mau terima. Dia tak mau ikut dia. Maka kita lepas dah kita. Dakwah kita seru dia. Lepas dah kita. Sebab kita tengok dia ni, bila kita bagi ayat Quran, dia bagi dalil tu. Kita bagi ayat Quran, dia kata kita sesat pula. Maka orang gini, kita kena nasihat apa lagi? Tak ada nasihat apa dah. Orang gini, dia alim lah tu. Dia rasa diri dia alim. Orang jahil, dia rasa diri dia alim tu, tak boleh nak ajar lah. Nak ajar lah. Sebab dia jahil, tapi dia rasa, perasaan dia perasan saja dia tu alim. Dia cuba tahu. Padahal dia ni, banyak benda tu yang dia tu tak tahu. Dia tu orang yang jahil. Bila kita bagi dalil, dia terus bantah, dia tolak. Dan orang yang tolak ni ayat-ayat Allah Ta'ala sebut dah zalim, orang yang zalim. Dan orang zalim ni antaranya orang yang mendustakan nama Allah Ta'ala, dan antara lainnya orang yang melakukan syirik pada Allah Ta'ala. Kemudiannya, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apakah tidaknya cukup buat mereka? Kami sudah turunkan, Allah Ta'ala sudah turunkan, alaika, turunkan ke atas kamu, turunkan kepada kamu ya Muhammad, Alkitab, turunkan Al-Quran dah kepada kamu tu. Maknanya apa? Al-Quran itu adalah mukjizat besar dah yang Allah Ta'ala turunkan ke atas kamu tu ya Muhammad. Yudla alaihi, yang dibaca kepada mereka. Bila dibaca, mana bentuk mukjizat ni berterusan. Kita baca hari ni, kita dapat mukjizat. Kita terima mukjizat. Kita baca esok pun kita terima mukjizat. Kita baca lusa pun kita terima mukjizat. Kita amalkan dengan ayat-ayat Al-Quran tu. Hari ni kita amal, hari ni kita boleh berkat. Esok kita amal, esok pula kita boleh berkat. Lusa kita amal, lusa pula kita boleh berkat. Ni tidak, kita cari berkat mana? Kita cari kubur. Kita cari mana? Kita cari suruh ruh wali tu wali ni. Kita pergi suruh sini. Berkat tak ada situ. Sebab tu dia kata berkat-berkat ni ada tempat, dia kata. Dia kena pergi kubur. Sebab dia kata kubur tu tempat berkat. Kubur tu tempat berkat. Kalau orang cerdik ni, kubur bukan tempat berkat. Masjid lah tempat berkatnya kalau kira. Sepatutnya dia pergi masjid lah. Apa pula yang nak pergi kubur? Kubur tempat orang mati. Masjid ni tempat orang hidupnya, kan? Kubur tempat orang nak tanah ya? Berkat apa situ? Tempat orang yang tak mati lagi ni duduk hidup ke masjid tu, situlah tempat dia ya? Jadi situlah tempat sebenarnya kalau dia sepatutnya dia pergi. Tak nak dapat berkat kalau kita masuk masjid, kita duduk saja-saja lepok kita, tak jadi. Mana kena masuk, kita ngaji ke, kita kita solat ke, kita belajar ilmu ke situ di masjid ke, maka kita dapat keberkatan kat situ. Dan kita masuk dalam masjid, kita buat amal soleh ke. Kalau kita buat amal soleh, masuk dalam masjid buat amal soleh, maka kita dapat pahala, maka kita dapat keberkatan. Gi kubur tak boleh buat, kita tak boleh solat tahiyatul kubur. Tahiyatul kubur mana ada? Tahiyatul masjid ada, tahiyatul kubur tak ada. Tahiyatul kubur tak ada. Mana ada tahiyatul kubur? Ya. Kita masuk kubur, tak ada, kena solat 2 rakaat kubur. 2 rakaat kubur pula. Ataupun 2 rakaat ziarah kubur. Apa sini? 2 rakaat ziarah kubur pula ada. Kenapa kita masuk kuasa kubur, kena ziarah kubur. Jadi ziarah kubur kena ada solat sunat ziarah kubur. Kena ada upacara-upacara gitu pula.
Maka ada ke tak? Tak ada. Yang ada jenis-jenis solat ini hanya masjid. Masuk masjid ada tahiyatul masjid. Masuk masjid ada tahiyatul masjid. Dan siapa dia yang masuk masjid? Dalam hadis ada sebut kan? Siapa yang masuk masjid, dia tunggu orang solat, maka dia mendapatnya pahala solat. Selama mana dia tunggu dalam tu. Orang tunggu di kubur tak boleh pahala solat. Orang tunggu duduk lepak kubur kita, bukan boleh pahala solat. Bahkan kubur sini Nabi ada sebut dah, kubur ni apa? Pemecah kelazatan, untuk memperingati mati je. Di kubur ni untuk memperingati mati. Di masjid buat apa? Di masjid untuk kita tambah amal kita lah. Sebab tu kita tak kena lepok kubur. Lepok kubur ni jari-jari lah. Jari-jari kita lepok kubur kan. Kena pergi kubur tu jari-jari lah. Bila kita rasa berat-berat dah kita, baru kita pergi lepok kubur. Lepok kubur tu apa? Bukan saja-saja kita pergi lepok kubur tu kerana nak ingat mati. Bila kita tengok kubur, ni tempat aku nak mati lah di sini. Ni dia pergi kubur tu, dia bersukaria pula di kubur tu. Macam mana dia nak ingat mati? Dia cara nak ambil berkat kan? Berkat ni mana benda nikmat. Macam mana dia nak pergi kubur ambil benda nikmat? Sebenarnya di kubur tu tempat azab. Benda yang menakutkan di kubur ni. Bukan tempat yang menggembirakan di kubur. Kan kubur ni semua orang sedih kan? Kalau sampai di atas, mak ayah dia ke, kenalan dia ke, teman dia ke kan? Orang yang rapat dengan dia di atas kubur tu kan dia sedih. Kita pergi kubur nak sengih situ, mana kena dengan cara yang sebenar sekali pergi kubur. Sebab tu Nabi kata pemecah kelazatan. Pemecah kelazatannya matilah. Bila mati kita pergi kubur tu pemecah kelazatan kita. Kita pergi kubur tu jadi makan pun tak lalu jadi. Kenapa makan tak lalu? Kerana sedih lah. Lepas tu kita ingat diri kita. Sehingga Nabi kadang-kadang tu Aisyah cemburu kan, dalam satu hadis yang sahih. Aisyah cemburu, Nabi keluar malam. Aisyah tu ingatnya Nabi pergi senyap-senyap pergi rumah bini lain. Aisyah pun senyap-senyap dia turut Nabi. Turut Nabi pergi ke kubur Baqi' masa tu. Nabi pergi kubur Baqi', Nabi pergi ziarah kubur malam. Maknanya apa situ? Nabi ziarah kubur malam semata-mata untuk memecah kelazatan dunia lah. Gitu, jari-jari lagi. Maka dengan jari-jari itu kita akan jadi bertambah iman. Kenapa kita makin takut pada Allah Ta'ala? Dan takut ni lah takwa. Ya orang duduk tepek dinding kan, wa may yattaqillah, siapa yang takwa pada Allah Ta'ala. Takwa tu mana takut, antara makna dia. Siapa yang takut pada Allah Ta'ala, ya ja'allahu makhraja, Allah Ta'ala akan buka jalan kepada dia. Bukan kita tepek dinding itu kita akan dapatnya takwa. Siapa tepek dinding dia dapat takwa. Senang kita beli kedai takwa. Takwa tak boleh beli kedai. Dan takwa situ bukan pelari. Kita bubuhnya ayat 1000 dindah pun bukan ayat sebagai ayat pelari. Dia tak akan jadi ayat pelari. Bahkan benda tu betul azab ada. Saja-saja kita tepek benda tu, kita rasa benda tu dapat beri keberkatan kepada kita, kita kata laku kerana kita tepek tu, maka tu jadi syirik lah. Syirik kerana kita lagi letaknya benda tu kita buat macam berhala. Yang teruk laginya, benda yang baik tu kita buat sebagai berhala, tu berhala. Macam Nabi Muhammad ni orang baik. Dia Nabi lagi, dia Rasul lagi. Dia Nabi kita. Kita buat dia tu sebagai Tuhan. Maka ni kita buat zalimnya. Buat zalim pada Allah Ta'ala. Dalam masa sama kita buat zalimnya dengan Nabi. Kerana Nabi dia tak ajar dia ni sebagai Tuhan. Dia ni sebagai, dia ikut Tuhan. Dia ni sebagai makhluk ya. Dia sebagai utusan Tuhan. Bila dia sebagai utusan Tuhan, maka selayaknya dia tu utusan Tuhan sajalah. Maka sini sambung ayat, awalam yakfihim, tidak cukup buat mereka anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim, dibacakan kepada mereka, dibacakan isi kandungan Alkitab tu, boleh mukjizat hari-hari pada dia tu. Kenapa benda ni dia tak hirau kan? Mukjizat ni, siapa yang Al-Quran ni, siapa yang baca Al-Quran, baca hujah Al-Quran ni kepada orang lain, dia juga mendapat mukjizat. Mukjizat apa? Mukjizat dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu sendiri mukjizat. Mana Al-Quran ni bentuk satu mukjizat yang dapat menghapuskan hujah lawan, dapat mengalahkan segala hujah mana ada. Orang ni buat keluar ni dalam mimpi tu guru kita boleh buat makhluk Nabi. Sebab apa? Guru kita ni orang hebat, dia wali Allah. Dia mimpi jumpa Nabi, Nabi kata boleh sambut makhluk Nabi dia. Maka boleh sambutlah makhluk Nabi. Maka kita pun buat keluarnya dari hujahnya Al-Quran. Kita buat keluarnya dari hadisnya. Maka dari situ
betul mukjizat dia panggil. Dan itulah mukjizat. Dia kata, oh, kita sambut kenapa? Abu Lahab tu, sama cerita tadi lah. Abu Lahab tu dia memerdekakan Suhaibah. Bila dia memerdekakan Suhaibah, Allah Ta'ala baginya dia dapat minum air dalam neraka. Bagi minum air dalam neraka. Maka kita orang Islam, bukan setakat air, KFC pun Allah Ta'ala bagi dalam neraka. Mana ada Allah Ta'ala bagi air sejuk dalam neraka? Tak ada. Dalam Al-Quran tak ada satu pun hadis yang menyebut ataupun ayat Quran yang menyebut dalam neraka ni ada air sejuk. Tak ada. Air tak panas pun tak ada. Bahkan diberi pada dia apa? Hamim. Air panas diberi. Bukan diberi air sejuk diberi. Kalau diberi pun air panas. Jadi apa benda air panas dalam neraka? Amalan yang dibuat oleh Abu Lahab tu kerana tu. Dia katakan memerdekakan Suhaibah. Dan dakwah itu adalah dakwah mimpi ya. Ada satu orang ahli keluarga Abu Lahab yang bermimpi, Abu Lahab kata gitu. Jadi benda ni ada dalam mana? Dalam Sahih Bukhari. Bila ada dalam Sahih Bukhari sekalipun, bila hadis tu adalah hadis mu'allaq, mana mungkin kita nak lawan hujah dengan hujah Al-Quran? Ya Allah Ta'ala buat turun satu ayat Quran, satu surah khah untuk Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Sebut celakanya Abu Lahab, dua kali dia sebut tabbat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak memberi faedahnya kepada Abu Lahabnya sebarang harta benda dia untuk dia. Harta benda dia yang dia derma atas dunia dia, tak beri faedah sikit apapun pada Abu Lahab. Wa ma kasab, dan apa yang dikerjakan, dilakukan oleh Abu Lahab, benda-benda amal soleh yang dia buat, tak laku semua sekali. Allah Ta'ala nafi. Allah Ta'ala nafi dah dalam Al-Quran. Bila Allah Ta'ala nafi dah dalam Al-Quran, mari hadis mana sekalipun tidak boleh mengatasinya Al-Quran. Siapa belajar usul dia sudah tahu dah benda ni. Mana mungkin satu hadis sahih boleh menafikan hukum Al-Quran? Mana ada? Mana ada gitu? Tak ada bentuk menafikan Al-Quran, tak ada. Ke arah lebih baik ada. Nafikan tu tak ada, mana ada. Bahkan hadis sahih tu, kalau ada sungguhnya hadis sahih, sebenarnya kali makna tu orang silap faham. Makna dia tu orang silap faham. Makna dia sebenarnya sesuai dengan maksud Al-Quran. Orang ramai ni dia faham mengikut nafsu dia nak faham. Ikut nafsu dia nak faham kan. Hadis tu kata benda lain, dia maksud benda lain. Sebab tu hadis Suhaibah tu Bukhari letak dalam kitab nikah, bukan kitab maulud. Kita pergi sebut benda tu maulud Nabi. Bukhari sebut situ dalam kitab nikah, dalam bab masalah persaksian satu orang hamba saya, adalah hamba saya, dia itu menyusukan satu orang lain. Tu yang nak ceritanya. Tak ada kaitan pun dengan Abu Lahab pun cerita tu. Dalam kitab pun nak bahas cerita nikah. Bukan nak nikah dengan Abu Lahab, apa kaitan nak nikah dengan Abu Lahab. Tak ada kaitan sikit apa pun dengan Abu Lahab. Tapi kenapa disebut juga situ? Kerana nak cerita tentang Suhaibah, nak memperkenalkan Suhaibah kepada orang tu saja. Sebab itulah dalam Bukhari ada sebut juga dalam kitab Tafsir. Dalam kitab Tafsir, Imam Bukhari juga sebut cerita Abu Lahab dalam mentafsirkan ayat tabbat yada Abi Lahab. Hadis yang sama, Imam Bukhari tidak sebut pun cerita Suhaibah. Itulah maksud nak fahamnya mana apa. Suhaibah tak penting pun cerita situ. Bahkan hukum situ hukum yang mansukh. Kalau sahih sekalipun hukum dia mansukh. Kalau sahih sekalipun hukum dia mansukh. Dekat cerita tu pula mimpi. Mimpi pula daripada satu orang yang tidak dikenali. Ada hadis yang dhaif yang menyebut kata yang mimpi tu Abbas. Dan Abbas masa tu pula dipertikaikan juga masa tu dia Islam ke kafir lagi masa tu. Kalau dia kafir, tu dah kita tolak mimpi orang kafir. Siapa nak beramal dengan mimpi orang kafir? Kalau lah mimpi orang Islam, kalau kita kata bolehnya beramal dengan mimpi orang Islam, lagi berat. Orang zaman sekarang ni sedap dia. Dia kata mimpi jumpa Nabi, Nabi kata maulud Nabi good begini kata. Ada orang ayat gitu. Bukan cerita suka-suka ni. Dia kata yang mimpi, dia buat maulud Nabi. Jadi Nabi kira Nabi ada kata apa? Nabi tak kata apa? Nabi tunjuk gini ya.
juga dia kata gitu. Dia kata ni tu maknanya apa? Ni maknanya good lah dia kata. Like lah, mana like lah. Jadi berat lah. Lepas tu dia kata itulah dalil. Lepas tu dia nak membenarkan lagi pula. Moknya Tok Guru ni dia kata mimpi sebelum nak mengandung pada si hok mimpi ni. Hok Tok Guru tadi. Dia kata masa mengandung Tok Guru tu dia kata mak dia kata bulan jatuh tergipa. Dia kata bulan jatuh tergipa dia kata. Jadi bila bulan jatuh tergipa, maknanya dia tu orang alim besar lah. Maksud dia je. Begitu pula. Dia kata, hak dia kata ni siapa? Guru tu sendiri pula kata. Takkanlah kita salah. Mak kita tu dia kata. Mak kita dulu, masa mengandung dengan kita, dia kata, bulan jatuh tergipa. Dah lah, dia tu dalil mimpi dah. Lepas tu, dia ambil dalil mimpi mak dia pula. Untuk kata dia tu betul. Tak boleh guna. Mana boleh guna? Mimpi mak pula tentang kita. Tak kira lah matahari jatuh tergipa ke, apa jatuh tergipa ke, tak boleh nak pakai benda tu. Jadi orang ni kadang-kadang dia terdesak sangat, tak ada arah dalil dia nak sebut mimpi lah. Sebab mimpi sedap tipu. Mimpi lah sedap tipu. Kalau ambil ayat Quran tak boleh tipu. Sebab orang kata dia ni jahil ni. Ayat Quran mana lain, dia faham mana lain. Jadi tak ada arah dia bawa cerita-cerita mimpi lah. Ada kata mimpi jumpa Nabi. Macam mana jumpa Nabi? Nabi bagi. Nabi katakan dia Nabi. Tak, dia Nabi. Macam mana kamu tahu dia Nabi? Dia Nabi. Dia kata dia Nabi. Macam mana? Adakah dia kata dia tu Nabi? Dah ayat pun Nabi. Ada setengah tu dia kata bukan sebut Nabi, dia kata ayah mak. Ayah mak tu tak tahan. Ayah mak. Orang Kelantan panggil ayah mak. Ayah mak. Mak tu Muhammad lah. Si kata pada mak. Ayah mak dia panggil. Dia kata ayah mak. Kita ingat siapa? Kena kau Nabi. Oh dia panggil. Semalam mimpi jumpa ayah mak dia kata. Dia mimpi jumpa ayah mak. Dia ayat tu saya dengar tu. Kita pun pening kita jumpa ayah mak siapa dia. Bila dia cakap tu barulah kita tahu. Ayah mak yang dia maksudkan tu Nabi. Mana mari yang Nabi cakap Kelantan, cakap bahasa Kelantan, dia kata, ni ayah mak mari ni. Ayah mak mari. Lepas tu dia percaya, ayah mak ni Nabi Muhammad ada, dia kata. Tak apalah panggil apa, terus mak ke apa ke, asal apa pakai jubah putih ke gana ke. Maka Nabi dah tu dia kata. Nabi bila masa dia cakap Kelantan, bila masa dia tu belajar bahasa Melayu, kali nak cakap apa dia kena cakap Arab. Maka dia pun tipu pula. Kita tak cakap gini dia kata. Dia cakap rohani dia kata. Pula dah dia kata. Dah mimpi. Cakap sini cakap rohani pula. Nabi cakap ke Arab. Dia faham dia kata. Dia jawab ke Kelantan dia kata. Nabi pun faham. Sebabnya rohani. Dia kata rohani. Kita nak fahamkan. Dia kata. Mana betul-betul lah tipu lah benda tu. Nabi cakap bahasa Arab, dia kata dia faham. Masa gini pun dia tak faham bahasa Arab. Lepas tu dia boleh cakap dengan bahasa Kelantan kepada Nabi pun faham. Itulah keadaannya. Tapi orang dia percaya benda tu. Waktu pelik lagi. Inna fi dzalika la rahmah. Dzalika la rahmah. Sungguhnya Al-Quran itu yang diturunkan kepada kita ni, Allah Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad tu, itulah rahmat Allah Ta'ala. Itulah bentuknya belah ihsan Allah Ta'ala, belah kesiannya Allah Ta'ala kepada makhluk dia. Rahmat ni mana dia bentuk belah kesian Allah Ta'ala. Dengan belah kesian dia ni lah, dengan asbab belah kesian ni lah dia hantar Al-Quran. Al-Quran ni untuk kita. Tanda dia ni sayang kepada kita. Tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita, dia buat turunnya Al-Quran. Wa dzikra, dia bentuknya Al-Quran juga bentuk peringatan dan juga nasihat. Liqaumi yu'minu, dapat faedahnya kepada kaum yang beriman sahaja. Yu'minu boleh diterjemahkan juga hendak beriman. Hendak beriman pun boleh diterjemah. Dua makna. Sudah beriman. Satu dengan makna hendak baru nak beriman. Dia beriman, tak beriman lagi, tapi hati dia nak kepada kebenaran.
Bila dia nak kepada mana, maka Al-Quran yang dibaca kepada dia dapat faedah. Kalau dia tak mahu cari kebenaran, dia tak mahu kebenaran. Bila dia tak mahu kebenaran, maka baca banyak mana ayat Quran pun tak dapat faedah pada dia. Dan kalau dia sudah beriman dah, lagi-lagilah Al-Quran itu beri faedah pada dia. Maka liqaumin yu'minun dua makna. Satu kaum yang sudah beriman, satu kaum yang baru hendak beriman. Yang beriman lah, tak beriman lagi. Hendak beriman. Sebab yu'minun dengan makna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pun dia dengan makna zaman hal pun boleh, zaman istiqbal pun boleh. Dan Al-Quran pun memberi maksud keseluruhan juga. Jadi dia sudah beriman, dia sudah beriman, boleh faedah juga. Kalau dia baru hendak beriman, boleh ke tak? Boleh juga. Ia tak naknya macam mana? Orang yang tidak ada langsung nak beriman, dia tak nak pun beriman. Dia tahu saya beriman. Bila dia tahu saya beriman, maka dia tidak dapat faedah ni untuk dia. Al-Quran ni tak dapat faedah pada dia. Jadi itulah bentuk mukjizat sebenar. Kalau nak cari mukjizat, cari di mana? Cari pada Al-Quran. Maknanya apa? Mukjizatnya, keberkatannya ambil mana? Ambil di dalam Al-Quran. Macam mana nak ambil? Nak ambil gitu lah? Tak boleh nak ambil gitu. Melainkan dengan kita belajar dan bahkan kita beramal dengan isi kandung Al-Quran itu, barulah kita mendapat keberkatan. Keberkatan kerana apa? Kerana kita beramal, kerana kita beriman. Kerana beriman dan beramal itulah menyebabkan kita mendapat keberkatan Al-Quran. Dan Al-Quran ini dapat memberi mukjizat kepada kita jika kita guna. Boleh pada kita ada mukjizat Al-Quran? Boleh. Jika kita guna Al-Quran itu sebagai mukjizat untuk menghapuskan hujah lawan. Dengan cara macam mana? Kita baca dalil-dalil Al-Quran ini kepada orang yang menentang. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Dan katalah ya Muhammad kepada orang yang dia berdegil, yang terus-menerusnya berdegil begini, kafa billahi baini wa bainakum. Sudah cukupnya Allah Taala sebagai penghitungnya, sebagai pengadilnya, sebagai itu syahidah, sebagai saksinya antara aku dan juga kamu semua. Mana Allah Ta'ala sebagai saksi sudah cukup. Kamu tidak mahu memperakuinya aku sebagai Nabi, itu tak ada masalah pun. Kamu tidak mahu perakuinya Al-Quran yang diturunkan kepada aku, mana tu tak ada masalah. Sebab saksi ada. Sebab aku nak cari saksi orang lain tak boleh. Sebab tak ada orang saksi. Tak ada orang yang saksi masa Nabi diterima wahyu. Tak ada orang saksi. Orang tak nampak. Orang nampak Nabi je. Orang nampak tu Nabi je. Semua kalau ada cerita-cerita pun hanya cerita Jibril berupa jadi manusia gitu ya. Tapi yang lain sahabat tengok keadaan Nabi saja. Keadaan Nabi yang resah gelisah, berat, susahnya dia, tertekannya dia ketika mendapat wahyu. Kemudian selepas pada tu hilang. Gitu ya sahabat nampak. Sahabat nampak ke Jibril mari bagi wahyu pada Nabi? Tak nampak pun. Maka bila tak nampak, macam mana nak saksi? Tak jadi saksi. Maka hak jadi saksi sungguh pada Nabi ni siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah sebagai saksi. Antara aku mana Nabi sebagai utusan Allah Ta'ala. Dan kamu situ maknanya orang yang disampaikan risalah Allah Ta'ala ni. Orang yang disampaikan risalah ini kepada mereka ni, disampaikan kepada mereka ni, jika mereka itu tidak mahu terima, Allah Ta'ala sebagai saksi. Jika kamu nak terima, Allah Ta'ala juga saksi. Bila Allah Ta'ala saksi, kena ingat saksi Allah Ta'ala ni maha. Sebab di akhirat kelak, saksi Allah Ta'ala ni sebagainya iktibar macam mana? Orang tu ke neraka ke syurga dengan saksi Allah Ta'ala ni. Bahkan dalam ayat Quran ada sebutnya waktu kalimuna aidihim kan, diberi hak akan bercakapnya, hak akan bercakapnya siapa? Hak akan bercakapnya tanganlah hak akan bercakap. Tangan mereka lah hak akan bercakap. Apa saja kita buat tu tanganlah akan bercakap-cakap. Masa tu al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari tu Allah Ta'ala sudah sealkan mulut masing-masing, semua orang disealkan mulut. Sudah ditutup dah mulut masing-masing. Yang bercakapnya apa? Yang bercakapnya tangan. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kemudiannya yang bersaksinya apa? Yang bersaksinya kaki-kaki mereka tu sebagai saksi. Saksi mereka ni bagaimana, buat apa semua tu sebagai saksi. Dan diri kita juga sebagai saksi, dan Allah Ta'ala juga sebagai saksi sini. Bahkan
Nabi Muhammad SAW pun juga sebagai saksi kepada umat. Saksi kepada siapa lagi? Saksi kepada orang yang menentang Nabi. Nabi juga sebagai saksi. Dan orang kafir juga saksi ke atas Nabi juga. Saksi ke atas Nabi juga. Orang kafir pun juga saksi. Saksi apa? Dia ni lah yang beritahu kepada kita dulu. Orang ni lah yang sampaikan Al-Quran kepada kita dulu. Dia pula sebagai orang kafir juga menjadi saksi. Sebab itulah nak tak nak jadi saksi juga. Bila jadi saksi, baiklah kita jadi saksi ke arah kebaikan. Dan orang saksi ke atas kita pun benda kebaikan juga. Itu yang kita nak. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Yang mana cukupnya Allah Ta'ala sebagai saksi ni, dialah yang mengetahuinya apa saja yang di langit-langitnya dan juga yang di bumi pun Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan. Mana dia beriman di sini, dia percaya benda yang apa? Benda yang batil. Bila dia tidak beriman dengan Al-Quran, maka dia akan beriman dengan kebatilan. Benda sesat itulah akan tertariknya hati dia. Bila Quran dia tidak mahu tertarik dengan Al-Quran, dia tak mahu percaya Al-Quran, tak mahu ambil dalil Al-Quran ni, maka hati dia akan pergi kepada ke arah lain, iaitu beriman kepada kebatilan. Hak benda hak sesat itulah dia hati dia pergi situ. Dia akan beriman pada benda tu. Bila tak mahu beriman dengan Al-Quran, akan beriman dengan syaitan. Beriman dengan kesesatan tu yang akan orang tu akan beriman. Maka nak sebut sininya, iman setiap orang ni ada iman dia. Beriman kepada apa? Beriman kepada Allah Ta'ala ke? Dia tu beriman kepada syaitan. Dia tu beriman kepada kebatilan, sesat. Dia beriman dengan kitab Allah Ta'ala ke, ataupun dia beriman dengan selain kitab Allah Ta'ala? Selain pada kitab Allah Ta'ala dia beriman, kitab Allah Ta'ala dia tak beriman. Itu berat. Bil batil di sini mereka beriman dengan ikutnya kebatilan. Cara dia buat tu apa saja benda yang ke arah ikut kebatilan, iaitulah dia beriman. Wa kafaru billah, dia ingkar pada Allah Ta'ala. Dia beriman kepada benda kebatilan, benda sesat tu dia percaya, tapi kepada Allah Ta'ala dia percaya. Al-Quran buat mari pada dia 30 juzuk pun, Al-Quran pun dia buat mari pada dia pun bersamai-bersamainya orang jaganya Al-Quran, Allah Ta'ala jaganya Al-Quran. Siapa juga pada kita zaman sekarang ni, dia dengan relax-relax yang dia tolak Al-Quran. Mudah-mudah saja dia tolak Al-Quran. Yang mana Nabi Muhammad SAW nak boleh sapa penuhnya 30 juzuk Al-Quran itu berapa kali perang? Berapa kali perang? Dan sahabat-sahabat jaga Al-Quran ni untuk sampai pada kita ni berapa kali perang? Berapa orang mati nak jaga Al-Quran ni? Lepas tu di kalangan tabi'in hak-hak nak jaganya Al-Quran ni nak boleh sampai pada kita ni berapa orang mati? Berapa ribu orang mati? Dan selepas pada tu ramai mana mati? Selepas pada tu ramai mana mati? Sehingga orang nak musnahkan Al-Quran ni tak jadi-jadi. Sebab Al-Quran ni siapa jaga? Al-Quran ni Allah Ta'ala jaga. Mati ramai mana ulama sekali pun Allah Ta'ala tetap jaganya Al-Quran sehinggalah hari kiamat. Bila hari kiamat barulah Allah Ta'ala tariknya Al-Quran. Tarik Al-Quran macam mana? Tarik ilmu Al-Quran dengan cara Allah Ta'ala mematikan guru yang mengajarnya Al-Quran. Allah Ta'ala tarik itu. Sebab tu Nabi kata Allah Ta'ala tidak tariknya Al-Quran tu buat naik atas langit tu. Allah Ta'ala ambilnya guru tu, ambil nyawanya guru tu. Ya'lamu fis samawati wal ard walladzina amanu bil batil wa kafaru billah, dan mereka tu kufur pada Allah Ta'ala, ulaika humul khasirun. Kesudahan mereka nya apa? Kesudahan mereka ni orang yang mendapat kerugian. Khasirun orang yang mendapat kerugian sesa. Khasirun rugi dan juga menyesal. Rugi menyesal bila di akhirat tak ada faedah dah. Sebab rugi di akhirat kita tak boleh nak taubat dah. Minta apa pun Allah Ta'ala tak ingat dah masa tu. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Sininya bila sebutnya orang kafir ni, dia kesudahan dia tu dalam keadaan rugi. Mana ibadah dia ni sebenarnya kali ibadah yang karut. Doa dia bila dia berdoa pun doa benda doa pun dia berdoa secara syirik. Kali dia berdoa pun dia berdoa secara syirik. Kali dia berdoa pun dia berdoa secara syirik pada Allah Ta'ala. Kalaulah dia doa cara tauhid pula,
Ia doa benda karut. Minta pada Allah Ta'ala, minta pada Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala, segeralah tolong azab. Dia minta gitu, segerakanlah turun azab. Jika betul dia ni Nabi. Kalau orang itu cerdik, dia tidak akan berdoa minta, ya Allah segeralah azab jika orang ni betul. Sepatutnya, ya Allah jika orang ni betul, berilah aku hidayah supaya aku boleh turut ajaran dia. Sepatutnya gitu kita doa. Tapi orang kafir ni, berat tak berat dia ni, kerana syiriknya dia, bila dia berdoa secara tauhid sekalipun, perkataan doa dia tu karut. Doa dia tu dipanggil doa melampau juga. Doa orang yang melampau, doa yang sepatut kita tidak doa. Kenapa nak minta doa keburukan, yang mana kita boleh minta doa kebaikan? Baiklah kita minta doa kebaikan untuk diri kita. Dan orang tu betul-betulnya bodohnya kalau dia tu minta doa dengan betul memberi musibah pada diri dia, dengan betul memperjudikan diri dia tu. Kalau betul biasa, kalau betul biasa. Dan benda ni disebut, doa-doa ni disebut, kadang-kadang disebut kerana nak mempersendakan satu orang lain. Kerana nak mempersendakan, kerana nak jawab tak boleh. Bila nak jawab tak boleh, gini minta segera ke azab, senang. Maka sinilah ayat Quran disebutnya wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka mintanya apa? Orang kafir ni dia mintanya kepada kamu tu azab. Mintanya supaya Nabi doa apa? Doa supaya Nabi ni wi azab. Tu mana ni? Minta pada engkau ya Muhammad supaya diberinya azab. Cuma sini tak jawab hak tetap dia minta tu lah. Dalam ayat lain ada sebut hak dia minta gini pun salah. Sebab dia minta azab cepat dengan Nabi Muhammad pun sepatutnya azab tu bukan duduk dengan Nabi, azab tu duduk dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengazabkan, bukan Nabi yang mengazabkan. Dan yang mengetahui tentang pun Allah Ta'ala. Maka sebab tu dia jawab yang walaula ajalun musamma, kalaulah tidaknya ketetapan ajal mana ketetapan waktu yang ditetapkan, musamma yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, la ja'ahumul azab, niscaya akan datang pada mereka azab. Kerana Allah Ta'ala sudah tetapkan keadaan gitu. Allah Ta'ala dia buat takdir. Dia buat takdir orang ni kena azab sekian-sekian waktu. Kalau sebelum pada waktu dia tak kena azab, sebelum pada waktu dia kena azab, dia tak kena azab. Allah Ta'ala tetap gitu dah. Kalau bukan kerana ni saya kena azab, terus dah kena azab. Orang siapa yang kafir pada Allah Ta'ala, masa tu juga dia kena azab. Orang tengah buat syirik tu tak ada nak lafaz syirik tu dia yang madak Rasulullah pun mati kali. Tak ada nak madak Rasulullah madak nak menari-nari pun tak ada nak menari tu. Orang Hindu nak buat apa cara Hindu pun tak boleh nak buat benda yang Hindu dia. Orang Nasara nak buat apa cara Nasara pun tak boleh nak buat apa cara dia. Orang Yahudi nak buat apa cara ibadah dia pun tak boleh nak buat. Tapi Allah Ta'ala kerana dia ni sudah tetap ada, azab ni akan kena bila sampai masa dia, barulah akan diberi azab. Kalau tidak kena dah. Jadi ni juga jawapan bagi ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Bila ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang mempunyainya sifat tasarruf itu. Tasarruf mana apa? Tasarruf ini mengerjakan sesuatu mengikut kehendak dia. Dia nak buat gitu boleh, ni yang buat gini pun boleh, ikut kehendak dia. Itulah makna tasarruf. Dia boleh gerak, dia nak buat gini pun boleh, dia nak ubah buat gitu pun boleh, dia nak buat gini pun boleh. Kita tak boleh nak buat ubah-ubah gitu. Kita tak boleh nak buat. Allah Ta'ala boleh. Dia ada kuasa tu. Dia nak bagi boleh, dia tak mau bagi tak apa, dia boleh juga. Allah Ta'ala ada kuasa tasarruf. Bila Allah Ta'ala ada kuasa tasarruf tu, Nabi Muhammad tak ada kuasa tu. Kalau kita kata Nabi Muhammad ada, maka tak betul. Maka walaulah sini juganya isyarat kepada Nabi Muhammad tidak mempunyainya sifat tasarruf Allah. Tak ada. Mana boleh buat apa saja mengikutkan dia, tak ada. Nabi Muhammad tak ada kuasa. Mana Nabi Muhammad kalau siapa minta ui azab, Nabi pun kata ui azab. Azab lah kena. Tak. Bagi orang-orang kapung, orang-orang jahil ni kadang-kadang
orang kampung ke orang jahil ke, mereka ni akan faham ke apa? Kalau jenis-jenis Tok Wali ni, kita tak boleh buat benda-benda pelik dia. Kalau Tok Wali ni marah, sumpah kalau sumpah jadi batu, jadi batu. Gitu kan? Kalau sumpah jadi batu, jadi batu. Kalau celaka, maka celaka lah hidup dia. Kalau sumpah jadi kera, maka jadi kera lah dia. Sumpah jadi babi, maka jadi babi lah dia. Mengikut kehendak siapa? Mengikut kehendaknya wali tu. Ni fahami masyarakat jahiliah. Tapi Nabi Muhammad SAW tak gitu. Nabi Muhammad ni dia tak boleh buat benda gitu. Kalau orang buat khianat, dia berat macam mana sekalipun, mengikut kehendak Nabi, dia ni kena azab tu apa semua pun dah. Kalau kehendak, lebih baiklah kehendak lebih baik, kan? Kalau orang tu buat jahat, kalau kita nak sumpah, baiklah sumpah benda baik. Kita nak sumpah dia. Apa pasal kita nak sumpah dia jadi batu? Batu makan apa tak boleh? Kan? Sumpah jadi lembu ke? Kambing ke? Boleh ke orang sebelah-sebelah kita makan? Mana baiklah kita sumpah benda baik. Ataupun juga kita sumpah dia, biarlah dia ni jadi orang soleh. Sumpah dia, biarlah dia jadi orang alim. Sumpah dia, bagilah dia ni faham Al-Quran. Baik kita sumpah benda gitu. Apa pasal kita nak sumpah dia jadi kera? Apa pasal kita nak sumpah dia jadi babi? Apa nak sumpah dia jadi gitu? Kita nak sumpah biarlah lebih baik. Apa kita nak turut cara dia? Dia buat something dengan kita, dia carut dengan kita, dia kata huduh pada kita apa semua, kita pun nak marah sangat, kita kata aku sumpah pun jadi babi. Maka dia pun jadi babi lain tu. Ada gitu. Kalau sungguhnya ada kuasa ni, kenapa nak sumpah jadi babi? Kenapa tak sumpah jadi benda hal lebih baik? Itu sumpah jadi baik. Aku sumpah kamu ni jadi pengikut setia aku. Baik sumpah benda gitu. Baru dia jadi keadaan lebih baik. Dulu ni hak lawan kuat. Mula akan membela aku esok. Sumpah gitu. Ada sumpah jadi benda baik. Jadi bila Nabi Muhammad tak ada kuasa ni, bila Nabi tak ada kuasa ni, maka Nabi tak buat lah gitu. Nabi tak sumpah lah benda-benda gitu saat ni. Abu Jahal lawan dia, aku sumpah pun jadi orang mukmin. Orang munafik pula, aku semua sumpah pun munafik belakang ni sini jadi orang mukmin semua sekali. Orang nak pergi apa, aku sumpah pun semua sekali ni jadi orang mukmin jugalah sini. Lebih baik gitu. Tapi tidak gitu. Ikut kehendak Nabi kan dah. Kalau ikut kehendak Nabi, gitulah keadaannya. Sebab kehendak Nabi benda kebaikan. Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Dalam Quran ada sebut, kalaulah aku mengetahui ilmu ghaib, niscaya aku akan memperbanyakkan kebaikan. Mana benda Nabi tapi kalau Nabi ni benda kebaikan. Kalau orang tu tak mau beriman, maka hak Nabi naknya apa? Orang tu beriman. Kalau kita dakwah satu orang tu nak suruh dia beriman, maksudnya kita tak si bagi dia beriman lah. Kita nak suruh dia jadi orang kafir lah. Sebab tu kita dakwah dia ada. Kita dakwah dia semata-mata untuk suruh dia jadi beriman lah, untuk terima lah Al-Quran. Jadi kalau kita nak sumpah dia, buat apa pula kita nak sumpah dia jadi babi? Sebab babi tak boleh nak makan apa tak boleh. Kan? Kalau nak sumpah sangat apa, jadi lembu ke kambing ke, boleh makan juga kalau nak makan. Daripada nak makan gitu, daripada nak sembelih dia, baiklah kita sumpah benda baik lagi. Baik lagi apa? Bukan bab makan. Kita sumpah dia jadi orang beriman ke macam mana ke. Gitu. Tu kalau ikut kehendak Nabi. Maka bukan ikut kehendak Nabi, ikut kehendak Allah. Bila ikut kehendak Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala, bukan Nabi yang menetapkan ketentuan. Takdir ni bukan duduk dengan Nabi, takdir ni duduk dengan Allah Ta'ala. Bila takdir duduk dengan Allah Ta'ala, maksudnya apa? Pok-pok kamu, pok-pok kamu hak minta dengan aku supaya segera ke azab, kamu kena khabar. Aku ni tak ada kuasa pun untuk turun ke azab pada kamu. Kalau aku ada kuasa untuk turun azab, apa kena turun azab maksudnya? Baiklah aku baginya nikmat-nikmat pada kamu ni jadi orang mukmin ke apa ke. Benda-benda gini aku beri pada kamu. Walaupun dulu kamu ni orang jahat ke apa. Maksudnya gitu. Tapi Allah Ta'ala sudah tetap ada. Dia ni ahli neraka, dia ni ahli syurga. Kalau kita ni jadi Tuhan, kalau kita jadi Tuhan, masuk syurga semua lah. Kalau kita jadi Tuhan, tapi kita bukan Tuhan lah. Allah Ta'ala Tuhan. Bila Allah Ta'ala Tuhan, ni ahli neraka, ni ahli syurga. Kenapa? Kehendak dia. Kehendak dia. Allah Ta'ala nak buat gitu. Allah Ta'ala buat neraka kerana nak bubuh orang dalam neraka lah. Bukan buat neraka saja gitu. Allah Ta'ala buat neraka nak suruh orang masuk dalam neraka.
Allah Ta'ala buat syurga untuk orang masuk syurga. Kalau Allah Ta'ala tak mahu orang tu masuk dalam neraka, buat apa? Buat neraka, tak payah buat neraka, dia buat syurga sah ya. Tapi Allah Ta'ala buat syurga, Allah Ta'ala buat neraka. Kerana kemandaian dia, kerana kebijaksanaan dia, kerana takdir dia. Bila kerana takdir dia, kita sebagai makhluk tak perlu mempersoalkan. Tak boleh nak mempersoalkan. Dan Nabi Muhammad pun juga tidak boleh mempersoalkan. Dan Nabi Muhammad kena ajar kepada masyarakat apa? Jangan mempersoalkan takdir Allah Ta'ala. Bahkan takdir Allah Ta'ala melengahkan azab ni juga bentuk nikmat dah pada kamu buat sementara. Sebab azab tak kena segera, sehinggalah mati. Mati tak ada. Mati tak ada dah. Kamu last sekali kan ada sebut dekat ayat sebelum ni, ulaika humul khasirun. Bila mati, ulaika humul khasirun. Mereka tak akan nyesal, tak sudah-sudah dah. Kalau mati, tapi kalau masih lagi tak mati, ada lagi peluang. Maka bentuk azab ni akan diberi hanya pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka betul juga bentuk rahmat Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala ni bersifatnya halim. Halim mana betul? Lembutnya Allah Ta'ala, berlembut. Lembut lagi berlembutnya Allah Ta'ala dengan makhluk ni. Makhluk ni buat benda kekerasan, benda-benda jahat sekalipun, Allah Ta'ala masih lagi berlembut, tidak segera memberi azab. Walayatiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Dan kalau datang sungguhnya azab ketika mana ditakdirkan azab itu datang kepada mereka. Nescaya datangnya kepada mereka itu baghtatan, secara mendadak. Wa hum la yash'urun, situ tafsir pada baghtatan. Wa hum la yash'urun adalah tafsir kepada baghtatan tadi. Baghtatan itu secara mendadaknya macam mana? Kadang halnya mereka itu tak sedar, tak sangka-sangka pun kena azab. Nampak gelap, nampak macam nak hujan. Marinya apa? Marinya hujan batu, hujan api, batu api. Tu tengok berangi ni biasa nikmat. Tapi berangi tu makin lama makin deras lah sekalinya, betul azab. Pak kita naik, pak rumah pun naik. Yasta'jilunaka bil azab. Mereka ni minta kamu supaya segera ke azab. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Minta nak cepat ke azab, padahalnya sesungguhnya neraka jahanam di akhirat la muhitatun, akan melingkungi, akan lingkup la muhitah ni mana betul azab yang memenuh, tidak ada ruang pun untuk dia boleh terselamat. Mana azab ya betul atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Tu mana dia? Tu mana la muhitah. Betulnya tak lepas-lepas, tak ada ruang pun nak lepas. Nak lari ke atas tak boleh, nak lari ke bawah, nak gali lubang, nak menusuk dalam bawah tanah pun tak boleh. Nak pergi lari ke kanan, nak elok ke kanan tak boleh, nak elok ke kiri tak boleh, nak elok ke belakang pun tak boleh, nak elok ke depan pun tak boleh. Semua tempat kena azab. Tak daripada atas kepala sampailah kaki, semua kena azab lah. Bil kafirin, akan melingkunginya orang kafir. Mana tak ada ruangnya orang kafir dapat terlepas bila dia masuk dalam neraka. Jadi nak minta azab, mintalah nak minta, padahal dia kena tahunya neraka jahanam tu macam mana. Neraka jahanam siapa masuk dalam tu tak keluar-keluar, dan tak ada ruang pun yang tak kenanya azab. Kena, semua kena azab. Yawma yaghshahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun. Hari yang mana? Hari mereka kena jahanam ni bila? Iaitu masa hari yaghshahumul 'adzab. Menyelimuti mereka. Yaghsha ni maknanya selimutkan mereka. Selimutkan mereka azab. Selimutkan mereka itu dengan azab. Bila kata selimut, kita boleh juga terjemahkan dengan makna dijalakan azab. Dijalakan azab. Bila jala, tak boleh tu keluar lah. Siapa kena jala kena jala. Sebab yaghsha ni betul seolah-olah satu kain yang kita lepah untuk tutup. Kalau air
Tak keluar dah ayat itu kalau kita tutup dengan kain. Tu dengan mana yaksha. Kita selimutkan, kita tebarkan jala, kita tebarkan kain meliputi mereka. Dan yang melikut situ bukannya jala. Bukannya selimut. Kalau selimut tak apa. Yang menyelimut mereka ni dengan azab. Bukan guna selimut, bukan guna jala. Hak guna sini guna azab. Min fawqihim, kena pada mereka ni ke bawah pun ada. Kalau jala ni atas saja ya. Mana jenis-jenis jala dia ni, jala ke bawah pun ada. Wa min tahti fawqihim, ali atas, fawqihim ali atas mereka. Wa min tahti arjulihim, dan juganya daripada bawah kaki mereka. Mana jala betul atas bawah. Selimut betul, selimut azab betul atas bawah. Macam mana nak lagi? Ni tafsir pada tafsir kepada la muhitah tadi. La muhitah tu bil kafirin. Dia tadi betul liku semua sekali kena azab. Tak daya pada atas kepala, sahapalah pada ke bawah kaki, semua sekali kena azab. Wa yaqulu dhuqu, dan dia akan berkata je, penjaga neraka, ataupun situ Allah Taala, dhuqu, rasakanlah. Dah kena azab, dipersendakan juga. Sebab dulu bila dia tidak mahu terimanya kebenaran, dia mempersendakan kebenaran. Mempersendakan dia sebutlah perkataan-perkataan yang betul persenda. Dia buat benda tu sebagai buat lauk. Pula orang yang menyebarkan tauhid, orang yang memberi tahu tazkirah pada dia tentang kebenaran ni, dia buat lauk pula benda lagu tu. Maka dibuat lawak juga di akhirat. Dibuat lawak juga kepada mereka di akhirat. Zuku, rasakanlah ma kuntum ta'malu, apa yang kamu semua buat, apa yang pernah kamu buat dulu ketika di dunia. Apa? Iaitu syirik yang kamu buat dulu ketika di dunia. Kamu rasalah sekarang ni azabnya. Ya ibadiyalladzina amanu, sini ni jumlah musta'nifah. Ayat 57 sini, 56. 56 sini adalah jumlah musta'nifah. Jumlah musta'nifah sini maknanya jumlah berbentuknya jawapan bagi soalan. Jawapan bagi satu soalan. Soalan itu kena takdir lah, sesuai dengan jawapan ni, dengan jawapan. Sebab bila diberi jawapan tak ada soalan, maka soalan dia tu kena ditakdirkan. Boleh jadi faham jumlah. Kita tak akan faham jumlah bila orang tu bagi jawapan. Macam peresa soalan tak ada jawapan dah. Tak faham dah. Kalau ada soalan barulah faham jawapan. Barulah kita faham jawapan. Jadi kadang-kadang Al-Quran ni kita tak faham melainkan kena adanya soalan. Dan dalam Al-Quran biasalah ada jumlah mustanifah gini ni biasa. Dia selit di tengah-tengah cerita adanya satu jumlah yang nak terang-terang jawapan bagi setengah-setengah perkara, ataupun jumlah itu berbentuk terpisahnya dengan cerita yang sebelum pada dia. Itu soalannya, macam mana kita nak buat jika semua orang ni pakat menentang kita? Anak beranak kita, keluarga kita, jiran kita, semua sekali ni perambak kita. Semua sekali ni kata kita ni sesat lah, wahabi lah, apa semua sekali kata kita. Bukan setakat tu, dia putuskan hubungan bentuk ekonomi ke, mana biasa kita beli duit ke apa, tak boleh. Ada hubungan dari segi semua sekali pun putus belakang. Dengan modal-modal apa semua pun habis, tak ada belakang. Dengan rumah tu kita duduk rumah tupai pula. Dia pun dengan rumah-rumah pun kata ni rumah aku, mula duduk lain. Mana kita pun jadi susah lah jadi. Maka sini jawab dia macam mana. Bila kena keadaan gini, macam mana keadaan kita? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Sini Allah Ta'ala guna perkataan aku sini ni mana isyarat kepada Allah Ta'ala nak bermesra dan juga nak
menunjukkan kasih sayang dia tu kepada orang mukmin. Dia ada sebutnya kan alladzina amanu, iaitu orang-orang yang beriman, hamba-hambaku di kalangan orang yang beriman tu. Inna ardi wasi'ah, sungguhnya bumi aku ni luas. Buat dah ni luas. Mana bumi aku ni luas. Bila bumi aku ni luas, maksudnya apa? Bila bumi ni luas, pergilah di mana-mana. Tu takdir dia. Ditakdirkan perkataan sini, pergilah di mana-mana yang kamu ingin pergi. Dah sini orang pakai kafir belaka, pergi ke tempat lain orang yang nak beriman. Di tempat-tempat orang yang beriman. Bila kamu pergi di situ, fa iyaya fa'budu, kepada aku sahajalah kamu melakukan penyembahan, melakukan ibadah. Hanyalah pada aku. Hanyalah pada aku saja. Mana kamu pergi pada satu tempat, maksud ayat ni, kamu pergilah ke satu tempat yang mana kamu boleh melakukan ibadah tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Mana jangan pergi, jangan hijrah di tempat yang kita tak boleh nak buat, tak boleh melakukan amalan tauhid. Jangan hijrah di tempat tu. Bahkan haramnya kita hijrah di tempat-tempat orang kafir. Jangan. Tak bolehnya kita berhijrah di tempat perkampungan orang kafir, tak boleh. Kecuali ada uzurnya, kecuali ada rukhsahnya, kelonggarannya. Jika kita pergi ke kampung orang kafir itu bertujuannya untuk seru orang kafir itu supaya beriman. Kalau bukan tujuan tu, tak boleh duduk situ. Kita tu duduk lepak situ ni, tempat orang kafir tak boleh. Kita kena duduk perkampungan orang Islam. Perkampungan Islam hanya kita kena boleh duduk. Sebab apa? Diri kita ni kadang-kadang dapat semangat kerana orang luar. Iman kita pun meningkat pun juga kadang-kadang dengan sebab orang luar. Bila kita dalam keadaan lemah, ada pembantu yang bolehnya meningkatkan, boleh meningkatkan iman kita lemah tu. Tanya kita malah. Tanya kita malah tu, ada kawan kita tu, dia tegur kita. Ni dulu malah dah lama dah ni, malah ni. Gajing-gajing pula misal. Kan? Dulu malah, sekarang ni dulu gajing. Lepas tu sekarang ni malah. Maka gajing-gajing lah sekarang ni. Mana gitu. Mana kalau adanya kawan, adanya saing yang bolehnya dakwah kita, yang boleh bagi nasihat kepada kita, benda ni lah lebih baik. Kalau kita pergi ke tempat orang kafir kalau kita tak mau baca Al-Quran, tak mau buat ibadah tauhid, lagilah dia suka, sebab tu sesuai dengan dia dah. Begitu juga di tempat-tempat orang menentang secara kerahnya situ. Di tempat mana, tempat situ tu orang menentang kerah. Dia orang Islam tapi dia menentang kerah situ. Sehingga kita nak solat pun dia tak bagi. Mu tak boleh solat sini sebab mu Wahabi kau. Mu ni jenis orang sesat, tak boleh main solat sini. Mu macam masyarakat kau. Bukan dia saja. Orang sekeliling pun pakat gitu lah. Semua orang pakat pula. Di tempat ini kita kena boleh hijrah, tak boleh hijrah sini. Kita kena hijrah di tempat yang mana orang itu lembut-lembut. Orang itu lembut-lembut. Sampai dalam hadis ni, kalau kesialan ni ada pada rumah, maka rumah lah ada. Dalam hadis ada sebut. Kalau adanya sial, nescaya sial tu ada pada rumah. Kenapa? Rumah tu, kalau dia tu sial, maka kita kena pindah rumah. Pindah rumah. Dan dalam hadis tu ada sebut juga kuda. Dan hadis tu juga ada sebutnya isteri. Ada sebutnya tu. Kalau ada sial, nescaya pada benda ni lah adanya sial. Kalau ada sial, nescaya ada pada benda ni. Dalam hadis ada sebut. Maka bila ada sial, maka kita kena tukar ya. Ada sial, tukar. Kuda, tukar. Tukar. Tapi sial tu tak ada. Semua situ ada bentuk takdir. Jika adanya sial, maka dia ada pada benda ni lah sial. Habis situnya jadi bila rumah tu bila rumah tu jiran-jiran tu orang yang jahat-jahat semua, maka kita kena pindah. Sebab rumah tu jadi sial lah. Rumah tu jadi betul sial lah. Boleh menyebabkan kita ni malang duduk situ. Kalau adanya sial tu, kalau ada sial, sebab dalam hadis ada sebut gitu. Kalau ada sial, sial tu ada pada rumah.
Maknanya apa? Rumah ni kadang-kadang orang Kelantan panggil tak sekung, tak boleh duduk situ. Tak selesa kita duduk situ. Kenapa? Jiran pun orang jahat lah, rumah kita pun tak sedap lah. Macam-macam kita rasa tak sedap duduk rumah tu. Maka macam mana kadang? Kena pindah rumah. Kena pindah rumah. Begitu juga kenderaan dan sebagainya. Bukan kenderaan saja, isteri pun dia ada sebut situ. 3 perkara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa ni dha'iqatul maut akan merasanya mati. Semua orang mati, setiap jiwa ni semua tu akan merasai mati. Thumma ilaina turja'un, kemudian kepada kami lah kamu semua dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut akan ditafsirkan kemudian insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab tu panjang.